Didik TV KPM. Sebenarnya untuk gimmick tadi, sebenarnya ada kaitan untuk apa yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu berkaitan tentang tajuk koordinasi badan. Apabila kita bercakap tentang koordinasi badan, apa yang berlaku sebentar tadi, bila Ria masuk tadi, jantung berdegup kencang kan? Ya, cikgu. Berdebar rasa kan? Takut dan tu sebenarnya adalah ada kaitan dengan sistem yang kita akan belajar hari ini, iaitu sistem endokrin. Okey. Sistem endokrin ni dia memberi kesan kepada kita. Contohnya macam Ria tadi, dia akan rasa berdebar disebabkan ada hormon yang dah dirembeskan. Okey. Supaya jantung kita berdegup kencang dan juga kita punya tekanan darah meningkat, kita punya keupayaan, kita punya tekanan darah, hormon-hormon itu dia bertanggungjawab untuk membuatkan kita bersedia untuk, macam Ria kalau nak lari pun, Ria dah bersedia. Glukosa, tenaga semua dah komplit untuk kita nak lari. Itu ada kaitan dengan hormon. Itu yang kita akan belajar pada hari inilah. Okey, baik cikgu. Jom kita teruskan sesi kita cikgu. Silakan. So untuk hari ini sebenarnya tajuknya adalah koordinasi badan, iaitu kita akan melihat kepada fokus kita 7.1 terlebih dahulu, iaitu sistem endokrin manusia. Untuk sistem endokrin manusia ni kita lihat kepada standard pembelajaran, iaitu murid dapat menerangkan sistem endokrin dan fungsinya. Okey, kita lihat kita kena pasti terlebih dahulu. Okey. Dalam sistem endokrin ni adalah salah satu daripada sistem yang ada dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi dan juga badan kita supaya dapat bergerak dalam keadaan harmoni dan seragam. Itu yang kita lihat. Baik. So dalam situasi yang tadi, ini situasi yang berlainan. Kalau kita lihat contohnya, dalam ni apabila Ria nampak seekor ular. Apa yang berlaku apabila nampak seekor ular, kelenjar endokrin ni dia akan merembeskan hormon, iaitu hormon, nanti kita tengok hormon jenis apa. Tapi yang berlakunya adalah denyutan jantung akan meningkat, kadar pernafasan juga meningkat, tekanan darah meningkat, aras glukosa pun meningkat disebabkan kita nak perlukan kadar metabolisme ni pun meningkat untuk memastikan lebih banyak oksigen dan glukosa dihantar ke otot untuk menghasilkan lebih banyak tenaga. Okey, apabila dah cukup tenaga, barulah kita boleh berlari dengan laju. Itu dia punya punca kenapa kita perlu berlari dengan laju ni. Okey, so untuk sistem endokrin sebenarnya berfungsi untuk menghantar maklumat secara hormon, secara bahan kimia. Hormon ni dalam bentuk bahan kimia yang mana hormon adalah sejenis bahan kimia organik yang mana merembes hormon ni dirembes oleh kelenjar-kelenjar khas yang mana dikenali sebagai kelenjar endokrin. Okey, kita lihat kepada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ni adalah kelenjar yang tanpa duktus. Tanpa duktus ni bermaksud dia tak ada saluran dia sendiri. So dia akan dihantar kepada salur darah secara perlahan tetapi secara menyeluruh. Okey, ini gambaran yang saya ambil daripada buku teks tingkatan 4, iaitu rumusan kepada yang saya maklumkan tadi, Ria. Okey, so dekat sini awak nampak kelenjar endokrin. So dia rembes masuk dalam salur darah dan dia akan hantar ke seluruh badan ke sel-sel organ sasaran. Sebagai contoh tadi otot, hantar ke jantung untuk kita bergerak balas. Okey, jom kita lihat ini adalah contoh macam mana hormon tu dalam bentuk bahan kimia. Okey. So ada beberapa kelenjar endokrin yang kita perlu tahu, iaitu kita mulakan dengan kelenjar yang paling atas sekali dia. Okey, kelenjar yang paling atas disebut kelenjar pituitari. Kalau dekat model yang ada di sebelah Ria tu, di bahagian atas sekali itu adalah kelenjar pituitari. Yang atas tu. Okey. So kelenjar pituitari ini adalah bahagian yang paling atas dan dia juga dikenali sebagai kelenjar induk.
Kerana apa? Sebab dia memberi arahan kepada kelenjar-kelenjar lain untuk merembeskan hormon juga. Bukan setakat dia merembeskan hormon dia sendiri. Okey. Itu yang bahagian pertama. Yang ni gambar lebih jelas lah. Okey, kita turun bawah sikit iaitu kelenjar thyroid, iaitu kelenjar yang terletak di bahagian hadapan trakea. Kalau kita lihat tu yang bentuk merah-merah tu sikit, tapi kalau patung tu dia nampak warna pink sikit lah. Macam ni dekat sini ni. Macam ni lah. Okey, itu kelenjar thyroid. Di sini. Okey, ini adalah kelenjar yang ketiga iaitu di bahagian bawah. Okey, kalau yang patung tu tak nampak lah sebab kita ada organ yang penuh. So kita tengok di bahagian sini. Okey, kelenjar adrenal. Adrenal ni di bahagian belakang ni, di atas ginjal. Itu adalah kelenjar yang ketiga. So kelenjar yang seterusnya adalah pankreas. Okey, pankreas ni adalah kelenjar yang berada di belakang perut. Perut kita tu, okey, belakangnya ini pankreas. Macam daun tu, itu adalah pankreas. Dan ini adalah kelenjar yang ada pada lelaki, iaitu testis. Testis ni adalah kelenjar yang merembeskan hormon lelaki lah. Nanti kita tengok hormon apa yang dirembeskan. Dan ovari pun tak ada, ini model semua lelaki. Dia ada pada perempuan iaitu ovari, merembes hormon-hormon bagi perempuan. Okey, so kita lihat kepada fungsi-fungsi dia, fungsi hormon dan jenis hormon yang dirembeskan. So tadi kelenjar pituitari dia ada dua hormon yang dirembeskan, iaitu hormon yang pertama adalah hormon antidiuresis dan yang kedua adalah hormon pertumbuhan. So untuk hormon antidiuresis dia berfungsi untuk mengawal kuantiti air yang diserap oleh ginjal, dan yang kedua hormon pertumbuhan adalah hormon yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan bagi kanak-kanak. Bagi yang dewasa macam kita dah tak tumbuh dah, so kita akan mengekalkan komposisi badan dalam keadaan sihat. Maksudnya tulang dan juga kita punya otot berada pada keadaan yang sihat. Itu tujuan hormon pertumbuhan. Okey, untuk hormon ini adalah gambarannya, okey, pertumbuhan. Okey, untuk kita bawah sikit kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid dia membebaskan hormon tiroksina. Hormon tiroksina ni adalah hormon yang bertanggungjawab untuk metabolisme. Metabolisme tinggi, hormon tiroksina. Rendah ataupun tinggi, metabolisme bergantung kepada hormon tiroksina. Di sini. Ya, di situ di thyroid tu. Okey. Dan bawah sikit kelenjar adrenal. Okey, dia membebaskan hormon adrenalina. Hormon adrenalina ni dia situasi tadi. Dia menyediakan badan untuk keadaan-keadaan kecemasan. Macam kita rasa takut, kita nampak suatu benda yang berbahaya. So semua berdebar, kita punya tekanan darah meningkat, semua tu adalah fungsi hormon adrenalina. So bawah sikit pankreas adalah hormon untuk pankreas ni adalah hormon insulin. Hormon insulin ni penting sebab dia menukarkan kita punya gula dalam badan kepada glikogen apabila berlebihan. So itu fungsi insulin. Okey. So kita teruskan kepada ovari, iaitu kelenjar endokrin untuk wanita. Okey, untuk wanita dia merembeskan dua hormon iaitu estrogen dan juga hormon progesteron. Hormon progesteron dia berfungsi untuk mengawal ciri-ciri maafkan saya, itu estrogen. Estrogen mengawal ciri-ciri sekunder bagi perempuan iaitu pembesaran payudara dan juga pinggul. Manakala progesteron ni adalah dia mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Okey, itu adalah fungsi hormon perempuan lah. Seterusnya hormon lelaki yang dirembeskan oleh kelenjar
testis. Okey, hormonnya adalah testosteron yang mana mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Seperti bertanggungjawab untuk akil balik, suara garau dan pertumbuhan misai. Dia juga merangsang penghasilan sperma. Macam mana Ria? Okey kah? Okey, Setakat cikgu. boleh ya? Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita lihat di sini ya. Daripada segi apa yang kita lihat, yang inilah dia merangsang penghasilan sperma dan juga cara hormon itu dihantar adalah dalam bentuk kita hantar dalam salur darah. Baik, Ria, kalau Ria dah faham, so saya ada soalan untuk Ria. Boleh cikgu. Boleh ya? Baik, so berdasarkan rajah berikut, apakah nama kelenjar ni? Adakah kelenjar thyroid ataupun kelenjar adrenal? Okey. Kalau Ria jawapannya kelenjar thyroid, cikgu. Kelenjar thyroid. Betul lah? Betul. Yakin ah? Yakin. Okey, kita tengok jawapan Ria adalah jawapan yang tepat. Wah. Kelenjar ni adalah kelenjar thyroid yang berada di bahagian atas sana. Sini, cikgu. Okey. So jadi soalan seterusnya, kelenjar thyroid ni dia membebaskan hormon apa, Ria? Kalau thyroid, semestinya hormon thyroxina, cikgu. Betul. Bagus jawapan Ria ni. Tepat dan tuntas. Maksudnya Ria dah faham apa yang kita bincangkan sebentar tadilah. Okey. Okey. Didik TV KPM